Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk bersama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Taala merahmati dan memberikan ganjaran pahala yang besar kepada kita, insyaAllah. Malam ini kita akan menyambung daripada perkataan musannif atau pengarang rahimahullah Taala yang masih lagi kita dalam bab berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Taala yang wajib kita kena tahu supaya akidah kita tak tergoyah, supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat, orang-orang yang salah akidah dia, insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Kata pengarang rahimahullah taala, dan ia Allah serta kamu, yakni bersama-sama kamu, barang mana ada kamu, di mana kamu berada, Allah Ta'ala ada bersama kita. Jangan kita rasa bila Allah Ta'ala berikan cubaan, bala, bencana, musibah, kesakitan, demam kepada kita, kita tak rasa Allah Ta'ala bersama-sama kita. Tak. Setiap masa, setiap detik, setiap waktu Allah Ta'ala bersama dengan kita. Ada tengok benda yang kita buat, kalau dia beri bala, cubaan, musibah, adakah kita bersabar? Ataupun kita nak cepat marah? Ataupun kita nak cepat tak membangkitkan? Tu. Cepat mengata. Jadi jangan kita rasa macam tu, sebab Allah Ta'ala ada bersama kita. Apa dia beri nikmat, kita syukur. Kalau dia beri cubaan, ujian, musibah, kita kena sabar. Jangan cepat melenting, jangan cepat marah-marah kepada takdir Allah Subhanahu Taala. Sebabnya kita, di mana kita berada, Allah Taala ada bersama kita. Dan Allah Taala dengan barang yang dikerjakan oleh mereka itu makhluk, amat melihat dan mengetahui ia Allah akan rahsia. Apa yang dikerjakan oleh kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Taala, setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, Allah Taala tahu. Dan Allah Taala melihat. Maksudnya kita tak boleh nak berselindung daripada pengetahuan dan penglihatan Allah Subhanahu Taala setiap apa yang kita kerjakan. Walaupun dalam keadaan tersembunyi, walaupun manusia tak nampak, makhluk tak nampak, tapi ingat Allah Taala tetap melihat apa yang kita buat. Dan yang terlebih sembunyi, dia tahu dan dia melihat akan segala rahsia-rahsia harta dan hati kita. Kita sembunyi, orang lain semua tak tahu. Hatta kawan kita sebelah pun tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Dan yang terlebih sembunyi, benda kita sembunyi, orang lain semua tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Dan mengetahui ia Allah barang yang di dalam darat dan laut. Atas darat pun Allah Ta'ala tahu, dalam laut pun benda yang berlaku dalam laut pun Allah Ta'ala tahu. Kita tak darat je nampak, dalam laut tak nampak, cuba Google. Google pun tak nampak dalam laut benda yang berlaku. Ada benda dalam laut, nak Google pun tak boleh dengan satelit. Tapi Allah Ta'ala tahu berlaku atas bumi, dalam bumi, hatta dalam perut bumi pun Allah Ta'ala tahu benda yang berlaku. Apa yang berlaku. Dan tiada barang yang gugur daripadanya kayu, melainkan diketahuinya Allah akan dia barang yang gugur. Tak ada benda yang gugur di atas muka bumi ni. Hatta sepotong kayu, ranting lah kita panggil, ranting yang telah repuk, jatuh atas muka bumi, gugur, dah repuk dah, jatuh, hak tu pun Allah Ta'ala tahu. Walaupun dia tak bunyi ke Allah Ta'ala tahu belaka. Kalau kita buat apa cara ke ratih hak gugurnya, nak katanya benda hak bagi benda hak sekecil-kecilnya Allah Ta'ala tahu belaka. Kalau kita tak ambil hal, nak jatuh rating ke, jatuh kayu ke, gugur daun ke, ikut dia lah. Kita tak cakna pun, tapi Allah Ta'ala walaupun sehelai daun yang gugur,
sebatang ranting yang jatuh, Allah Ta'ala tahu berlaku. Di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Ta'ala berlaku. Dan tiada satu biji di dalam kelam malam pada bumi, dan tiada satu biji benda, satu biji, ikutlah biji apa-apa pun, hatta habuk sekalipun, hatta batu sekalipun, sebiji batu lah kita ambil, hatta sebiji batu di dalam kelam malam ada pada atas bumi sekalipun Allah Ta'ala tahu di mana batu hak sebutik dia bergolek ke mana. Adakah kena sepak orang golek dalam semut ke mana, Allah Ta'ala tahu belaka di mana terletaknya sebiji batu, sebiji biji, habuk pun Allah Ta'ala tahu. Dan tiada yang basah dan tiada yang kering, melainkan terhingga nyata di dalam kitab yang nyata. Benda hak basah, benda hak kering, benda hak kena air, benda hak kena sinaran matahari, semua Allah tahu belaka. Semua duduk dalam di dalam kitab yang nyata ni, dalam Lauh Mahfuz yang Allah tahu belaka tu. Semua di dalam pengetahuan Ta'ala. Di sini kita dapat fahami yang Allah Subhanahu Ta'ala ni Tuhan yang maha mengetahui dan melihat dan juga mendengar. Tidak ada sesuatu yang dapat menghijab daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita sembunyikan dalam hati kita, dalam diri kita, tetap Allah Ta'ala tahu. Tak payah nak sembunyi lah. Tak payah nak menyembunyikan lah dalam diri, tetap Allah Ta'ala tahu. Dan bahawasanya Allah Ta'ala yang berkehendak, dan bahawasanya Allah Ta'ala ni yang berkehendak bagi segala kainat. Kainat tu segala benda yang ada, segala makhluk ni. Segala makhluk ni berkehendak sangat kepada Allah, berhajat sangat. Sebab mana berada lah, daripada dia ada tu pun Allah Ta'ala yang cipta. Nak dapat rezeki pun Allah Ta'ala yang beri. Nak hirup udara pun Allah Ta'ala yang beri. Nak berjalan, nak bergerak pun Allah Ta'ala yang menggerakkan, yang menjalankan dia. Setiap apa yang kita lakukan pada hari ni, makhluk ni, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pergerakan kita, kelip mata kita, masuk udara dalam hidung kita, masuk rezeki ke mulut kita, lepas tu pula lepas makan kita buang pula. Itu semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang proses dalam perut kita lepas kita makan, tu proses apa, jadi darah ke, jadi daging ke, jadi najis ke, semua tu Allah Ta'ala yang buat belaka. Kita lepas makan tak tahu benda satu dah, tidur je. Allah Ta'ala jadi yang tukang proses benda, semua tu di dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Sebab tu makhluk ni semua berhajat kepada Allah Ta'ala, berkehendak kepada Allah Ta'ala belaka. Sebab dia ada pun sebab Allah Ta'ala. Dah ada ni, nak tu, nak ni, nak tu, semua Allah Ta'ala beri belaka. Lagi Allah Ta'ala ni yang mentadbir bagi segala yang baharu sekaliannya. Allah Ta'ala tadbir kita, bukan kita manusia je. Makhluk semua alam cakrawala ni, hatta planet dengan planet dia tak apa, tak berlaga, tak bertembung pun sebab Allah Ta'ala lah. Matahari tak panas. Kalau terlampau panas, cairlah kita, orang atas muka bumi, kering kontang lah kita. Kalau lah matahari ni jauh daripada bumi, bekulah bumi yang kita duduk ni. Tapi sedang molek, dengan ada matahari, kita ni tak adalah kata panas sangat. Tak adalah kata bumi sampai terbakar hangus. Tu. Lepas tu pula, dengan sebab ada matahari ni, tak jauh daripada kita, tak adalah kita sampai beku. Jadi macam benua selatan belaka, kutub utara, kutub selatan belaka dak. Sebab benda, sebab Allah Ta'ala letakkan matahari dengan bumi, jarak dia tu dah Allah Ta'ala stabilkan. Allah Ta'ala dah tadbir kan. Tu. Bulan, bintang, planet tak berlaga sikit antara satu sama lain, itu semua di antara tadbiran, perintah daripada Allah SWT. Apatah lagi kita yang kedil ni, manusia ni. Tu, pergerakan kita, tu, apa yang kita lakukan atas muka bumi ni, semuanya di bawah pentadbiran pengawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan bahawasanya tiada ada yang ada pada kebajikan atau kejahatan atau manfaat atau mudarat melainkan dengan hukumnya nya Allah dan kehendaknya nya Allah. Dan bahawasanya tiada ada yang ada daripada tiada ada yang daripada kebajikan ke ataupun kejahatan seorang yang berbuat kebaikan. Okey, satu. Kita kata dia boleh semayang, dia boleh pergi masjid, dia boleh belajar kitab, dia boleh mengaji Quran, dia boleh baca hadis, dia boleh berzikir, dia boleh buat amal, tu benda kebaikan. Siapa dia buat tu? Siapa dia yang mendorong dia? Menggerakkan dia buat kebaikan? Allah Subhanahu Taala. Okey, seorang lagi, kejahatan. Seorang lagi melakukan kejahatan, minum arak, berzina, berjudi, buat perkara-perkara yang Allah Taala larang. Jadi perbuatan dia, siapa dia yang buat? Allah Taala juga. Jangan kita kata itu perbuatan dia tak sabit dengan Allah Taala, tak. Tu juga dia panggil perbuatan Allah Subhanahu Taala. Cuma kita beradab. Dari segi orang awam kita kena beradab. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Taala, apa yang buruk daripada kelemahan diri kita. Itu dipanggil beradab dengan Allah Subhanahu Taala. Walaupun hakikatnya yang kita jadi baik, yang kita jadi jahat ni, yang kita jadi buruk ni Allah Taala yang tadbirnya. Cuma kita kena berusaha lah tak nak jadi jahat. Berdoa kepada Taala, ikhtiar kita minta doa. Bertaubat kepada Taala apa yang kita dosa kita buat dah tadi. Betul. Allah Taala ajar kita doa, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan kamu ambil salah di atas apa yang kami telah lakukan. In nasina aw akhtana, jika kami buat secara lupa dan kami buat secara tersalah. Apa kami buat dosa-dosa tak ingat tu, kami kerjakan dia, walaupun hakikatnya Allah Ta'ala lah yang menggerakkan kita tu. Tapi kita minta Allah Ta'ala supaya kalau kita buat, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dan juga kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kita. Kita tak nak buat benda-benda jahat tu. Dan kita mudah-mudahan dengan doa kita, usaha kita, Allah Ta'ala tak jadikan kita buat kejahatan. Tapi nak kata apa? Setiap apa yang kita lakukan sama ada kebaikan dan kejahatan, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Cuma kita beradab, kita tak kata jahat-jahat tu daripada Allah Taala. Macam ginilah orang khabar Allah Taala buat manusia, dan juga Allah Taala ciptakan syaitan. Kalau gitu benda jahat Allah Taala buat jugalah, syaitan, babi, anjing. Tak kira benda tu semua memang Allah Ta'ala buat, tapi kita tak kata. Sebab kita nak beradab dengan Allah SWT. Memang hakikatnya semua tu benda jahat atas syaitan, hatta iblis, hatta benda hak ina macam babi, macam anjing, Allah Ta'ala cipta. Bukan orang lain yang cipta, bukan manusia yang cipta. Bukan dia jadi sendiri, Allah Ta'ala juga cipta. Tapi kita malah nak khabar depan umum, sebabnya kita beradab dengan Allah SWT. Macam tadi dah, kebaikan dan kejahatan semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Kita buat baik, kita buat jahat adalah daripada dorongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita minta dengan Allah Taala supaya kita tak lakukan benda-benda yang buruk, yang jahat. Ataupun manfaat ataupun mudarat. Ataupun kita lakukan satu yang memberi manfaat kepada diri kita, sesuatu yang manfaat kepada orang ramai, ataupun kita buat satu perkara yang memudaratkan diri kita. Isap rokok umpamanya lah. Maaf lah kalau ada yang jenis isap rokok. Tapi nak khabar lah, rokok tu ada mudarat dia. Mudarat dia benda, cepat mati. Tu mudarat dia banyak lah. Antara salah satunya cepat mati orang yang isap rokok ni. Ada mudarat tu. Tu macam mana dia boleh melakukan perkara yang mudarat, sama ada pada diri dia ataupun pada orang lain. Siapa dia yang buat diri dia kan? Memanglah dari segi zahir kita panggil orang tu lah yang buat. Sedangkan Allah Ta'ala dah larang dalam Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah.
Jangan kamu campurkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Kita dah tahu benda tu binasa, menyebabkan mudarat kepada kita, kita buat juga. Jangan. Tapi pada hakikatnya yang menggerakkan kita buat benda yang mudarat itu adalah Allah Subhanahu Taala. Cuma sebaik-baiknya kita elokkan dan kita minta Allah Subhanahu Taala bahawasanya kita jangan buat perkara-perkara yang memberi mudarat. Jadi semua tadi kebaikan, kejahatan, manfaat, mudarat melainkan dengan hukumnya, yakni dengan kehendak, dengan qadanya Allah Subhanahu Taala dan kehendaknya yang Allah. Semua daripada Allah Taala belaka. Cumanya benda hak jahat, benda yang mudarat kita kena elakkan. Kita kena elakkan dia. Kita jangan buat seboleh-bolehnya. Kalau terbuat, kita kena apa? Kita kena ingat. Yang ni datang daripada Allah SWT dan kita minta taubat. Kita minta maaf dan kita istighfar kepada Allah SWT. Jangan ambil salah apa yang kita buat ni. Maka barang yang dikehendakinya Allah, semua benda Allah Ta'ala kehendaki adalah ia, dan barang yang tiada dikehendaki tiadalah ia. Benda Allah Ta'ala nak ada kan ada lah. Macam bumi macam kita. Kita ada sekarang ni atas bumi ni. Boleh menghirup udara Allah Ta'ala ni. Boleh dapat nikmat-nikmat yang terlalu banyak Allah Ta'ala beri kepada kita. Yang paling besar nikmat iman, nikmat Islam. Jadi orang Islam, jadi orang beriman. Itu adalah nikmat paling besar. Lain-lain lagi banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah beri kepada kamu, tak terhitung. Banyak sangat. Tak terhingga. Jadi kita ada ni, siapa dia yang mengadakan kita? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia kehendak nak ciptakan kita, adalah kita. Dan barang, yakni makhluk yang tiada dikehendakinya Allah, tiada adalah ia. Benda tak kehendak benda tu ada, tak ada lah. Macam anak bagi seorang yang mandul. Macam benda yang tak ada lagi. Benda yang akan datang yang tak akan ada lagi, yang tak akan ada. Sebab apa? Tak akan ada sebab Allah Ta'ala tak kehendak benda tu ada. Maka tak ada lah benda tu. Itu benda-benda yang tak ada. Benda yang Allah tak kehendak, tak ada lah ia. Dan jikalau berhimpun sekalian makhluk, berhimpun sebab benda atas bahawa menggerakkan oleh mereka itu sekalian makhluk di dalam wujud ini, dalam benda yang ada ni, satu zarrah atau kehendak, atau dikehendak mendiamkan dia satu zarrah, padahal tiada dikehendakinya Allah, tiada nescaya lemahlah mereka itu daripada perbuatan tadi. Tadi kata. Dia kata sini, dia kata jikalau berhimpun sekalian makhluk, semua makhluk, kita manusia, jin, haiwan, malaikat, tu. Semua makhluk Allah SWT pakat berhimpun, muafakat belaka, muafakat nak buat benda. Muafakat berhimpun, nak buat benda atas bahawa menggerakkan oleh mereka itu di dalam wujud ini satu zarrah. Nak menggerakkan satu benda. Zarrah ni atom, ataupun kita panggil kita buat misal batu lah, tu. Ataupun bukit, ataupun satu bangunan. Semua pakat berhimpun belaka. Bukit ni kita nak robohkan, bukit ni kita nak hancurkan, bukit ni kita nak gerakkan ke tepi. Ataupun dia kehendak mendiamkan dia, menetapkan dia, menetapkan dia satu zarrah, ataupun nak tetap di situ je. Bukit ni kita letak sini je, jangan gerak. Jangan pergi mana-mana, jangan pindah ke mana-mana. Sama ada dua perkara, dua hal. Yang pertama, kita buat misal, bukit ataupun batu ni kita nak gerakkan dia, kita nak pindahkan dia ke tempat lain. Semua makhluk muafakat gitu belaka. Satu keadaan lagi, semua bersetuju, berhimpun bersetuju di atas batu ataupun bukit ni kita tetap sini. Kita jangan gerak, jangan kita pindah mana-mana pun. Tu. Pakat belaka tu, macam mana? Boleh tak? Tu. Padahal tiada dikehendakinya Allah Ta'ala takkan nak macam tu. Allah Ta'ala kata batu ni ataupun bukit ni dia akan berpindah, bergerak ke arah ke arah selatan, kita kata. Batu ataupun bukit ni akan hancur.
Bukit ataupun batu ni akan duduk situ je. Sedangkan ramai-ramai makhluk tadi muafakat bersetuju nak menggerak, nak memindahkan batu ataupun bukit tadi. Tapi Allah Ta'ala tak kehendak. Dia bukit duduk situ lah. Maka bukit itu tetap duduk situ. Walaupun semua pakak tolak belaka. Orang ni pakak sodok, orang ni pakak cakur, ni pakak ambil. Tak jadi. Kalau Allah Ta'ala kehendak benda tu duduk situ lah. Kalau Allah Ta'ala kehendak benda tu berpindah lah. Walaupun seluruh makhluk berhimpun nak menetapkan ataupun nak menggerakkan sesuatu perkara tersebut. Anak kata lemah je. Nescaya lemahlah mereka itu sekalian makhluk daripada perbuatan nak menggerakkan satu perkara tadi ataupun nak mendiamkan dia. Taklah kan. Tak kira berjuta-juta manusia, tak boleh ni. Tu nak alih batu ni, nak tolak batu ni. Berjuta-juta manusia, tak campur jin lagi, tak campur haiwan lagi, tak campur malaikat lagi. Ni semua makhluk berhimpun. Nak buat satu perkara, tapi Allah Ta'ala tak kehendak, maka tak jadilah benda tu. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa. Kita makhluk ni tidak ada kuasa sikit habuk sekali pun. Walaupun kita seorang yang berpangkat, seorang yang hebat, seorang yang gagah, abang sadar. Nak kata gagahnya dia, kuatnya dia. Tiap-tiap hari pergi gym. Tu nak bina badan, gagah, kuat. Tapi dia tetap lemah. Sebabnya apa? Sebab yang menjadikan tubuh badan ni jadi gitu pun Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak tarik, bila masa saja Allah Ta'ala tarik. Tu. Nak katanya kita makhluk ini lemah sangat-sangat. Hak berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahawasanya Allah Ta'ala yang amat mendengar, lagi amat melihat, lagi yang berkata-kata dengan kalamnya Allah yang qadim. Tiada menyerupai akan kalam makhluk. Dan berkata-kata. Okay. Kalau kita belajar sifat dia, kita bila sifat mendengar, sama' dan basar ni. Mendengar dan melihat. Sam'un wa basarun. Dua sifat Allah SWT ni, sama' dan basar ni, dia takluk kepada setiap apa yang mawjud. Dia takluk kepada setiap apa yang mawjud. Apa maksud takluk dengan benda yang mawjud? Maksudnya dia mendengar dan dia melihat setiap apa yang ada. Okey, kita buat misal, kita makhluk manusia. Kita hanya melihat benda yang apa? Benda yang hampir dekat dengan kita. Kalau jauh, berjuta-juta batu, tak nampak dah kita. Kita lihat benda yang apa? Benda yang zahir, benda yang jelas. Kita melihat benda yang tidak berdinding. Kalau benda belakang dinding, belakang dinding kita tak nampak dah benda ada belakang dinding. Tak tahu dah benda. Kita melihat dengan perantaraan cahaya. Cuba tutup lampu, tak nampak, gelap. Kita melihat dengan biji mata kita. Kalau mata kita buta, tak nampak dah kita. Itu sifat makhluk. Adapun Allah SWT, dia melihat dengan sifat basar, bukan dengan mata. Macam kita dah makhluk ni. Allah Ta'ala melihat dengan sifat basar dia. Dengan sifat penglihatan dia, bukan dengan biji mata. Lepas tu lihatnya Allah Ta'ala adalah setiap apa yang mawjud, setiap apa yang ada. Asalkan benda tu ada, tak nampak dah. Walaupun benda tu duduk dalam gelap ke, duduk jauh ke, duduk dekat ke, duduk dalam dinding ke, duduk celah bumi ke, duduk dalam bumi ke, duduk dalam langit ke, tidak ada penghijab kepada penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta apa yang ada dalam hati kita duduk berdetik kita, Allah Ta'ala nampak. Allah Ta'ala nampak hati kita duduk bercakap, hati kita duduk berbisik, nampak. Satu. Demikian juga telinga mendengar. Salah. Demikian juga sifat mendengar Allah SWT. Kita mendengar dengan telinga. Tetapi Allah SWT bukan ada telinga. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat sama. Sam'un.
pendengaran kita terhad kepada benda yang berbunyi, yang bersuara. Adapun pendengaran Allah Subhanahu Taala, dia merangkumi setiap apa yang ada, walaupun benda tu tak ada bunyi, tak ada suara sekalipun. Batu yang senyap, yang tak ada bunyi, Allah Taala dengar. Hati kita tengah berbicara sekarang ni, benda hati saya ke apa sekarang dalam hati saya? Benda apa yang terdetik dalam hati saya, benda apa yang terlintas dalam hati saya, Allah Taala dengar. Kita tak nak dengar ke mana? Letak telinga kita dalam atas dada kita pun kita tak dengar lagi, sebab benda tu tak bersuara. Tapi Allah Taala dia dengar. Setiap benda yang maujud, setiap benda yang ada, Allah Taala dengar belaka. Kita benda yang ada dia nampak kan? Benda yang ada suara je kita lihat. Adapun Allah Taala dia melihat dan mendengar setiap apa yang ada. Allah Taala dia boleh melihat benda yang kita tak nampak. Alam jin, alam malaikat. Allah Taala nampak sebab kita tak nampak. Sebab kita apa? Melihat dengan biji mata kita. Biji mata kita ni melihat berdasarkan benda yang dekat, benda yang kasar, dengan perantaraan cahaya, benda yang tidak berdinding. Adapun Allah Taala penglihatan dia merangkumi setiap apa yang ada. Tu nak katanya hebatnya sifat sama dan basar Allah SWT berlainan dengan sifat melihat dan mendengar kita. Walaupun dari segi istilah, perkataan sama je. Kita mendengar, Allah Ta'ala mendengar. Kita melihat, Allah Ta'ala melihat. Sama-sama lah mendengar, melihat. Tapi dari segi makna dia jauh beza. Dengar kita lain, dengar Allah Ta'ala lain. Melihat kita cara lain, melihat Allah Ta'ala cara yang lain. Bukan macam makhluk. Lagi yang berkata-kata dengan kalamnya Allah yang qadim, kalam Allah yang sedia kala, tiada menyerupai akan kalam makhluk. Tak sama dengan kalam makhluk. Percakapan kita. Kalamullah, kalamul qadim, kalam nafsi. Kalam nafsi yang berada pada zat Allah Subhanahu Taala yang tak bercerai tanggal daripada zat Allah Taala. Kalam ni tak sama macam kita. Kita bercakap ada suara, kita bercakap ada huruf, ba, bi, bu, rumah, batu, jalan. Adapun Allah Ta'ala dia berkata-kata bukan dengan huruf, bukan dengan bersuara. Lepas tu Quran tu macam mana? Quran tu dipanggil bayang-bayang kepada kalamullah. Tapi tahu bahawa Quran ni kalamullah juga. Tapi bukan kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala dia tak bercerai tanggal. Tapi tu orang panggil ilmu usuluddin ni ilmu kalam. Kalau tanya benda ke ilmu kalam tu ilmu usuluddin. Sebab apa? Dalam ilmu usuluddin ni, bab yang paling panjang dibahas ialah bab kalamullah. Siapa pada zaman tabi'in dulu, zaman Abu Hanifah, Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala, tu pada zaman tu orang ramai terseleweng dengan sebab kalam ni, kalamullah ni. Hatta mereka kata Al-Quran tu benda baru. Al-Quran tu makhluk, bukan kalamullah. Sampai gitu sekali. Sebab itu dalam bab ilmu aqidah, benda yang paling perbahasan yang paling panjang ialah berkenaan dengan kalam. Macam mana bentuk kalamullah? Kita tak boleh nak dengar. Sebagaimana kau boleh dengarnya ada Nabi SAW dan Nabi Musa AS ketika dia bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Tur Sina. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa boleh bercakap-cakap, boleh mendengar kalamullah. Kalamullah tu bukannya kalam macam buku, bukan macam percakapan kita tak. Kalamullah ni dia unik. Tak sama dengan kalam makhluk. Hanya orang yang dengar je tahu. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mendengar kalamullah yang ada pada zat Allah Subhanahu Taala itu, iaitu pada malam Isra wal Mi'raj. Dia bukan setakat mendengar, bahkan dia melihat zat Allah Subhanahu Taala pada malam Isra wal Mi'raj. Itu kelebihan kita daripada kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa boleh bercakap-cakap dia tapi tak dapat melihat zat Allah Taala. Di Bukit Tur Sina tu.
Bahkan dia minta Allah Ta'ala nak tengok zat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak tunjuk. Allah Ta'ala tunjuk nur dia. Siapa pensan Nabi Musa AS, siapa gunung Tursina tu, gunung yang berhadapan dengan gunung Tursina tu hancur. Sebab di atas muka bumi ni tak layak nak lihat zat Allah SWT. Betul. Nabi SAW diangkat Allah Ta'ala ke Sidratul Muntaha, untuk melihat zat Allah SWT. Sebab apa? Boleh tak tengok atas bumi? Boleh, tapi tak sesuai dengan kemuliaan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak kata benda, orang yang mendengar orang yang mendengar kalamullah saja yang dapat tahu nikmatnya dengar kalamullah tu. Sebab kalamullah bukan macam kalam kita. Cuma Al-Quran yang kita baca ni adalah bayang-bayangan daripada kalam yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahawasanya Quran yang amat besar itu kalamnya Allah yang qadim. Dan kalamnya yang diturunkan atas nabinya Muhammad dan rasulnya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran Quran panduan kita yang kita baca setiap hari 30 juzuk ni, Quran ni adalah bayangan kepada kalam Allah Subhanahu taala yang berdiri pada zat Allah Subhanahu taala. Okey, kita kena ingat kalam Allah ni ada dua. Kalam nafsi, dia ada kalam kalam nafsi, kalam tak ingat dah. Ada dua. Kalam yang ada pada zat Allah SWT dan kalam yang kita baca ni adalah bayang-bayang kepada kalam yang ada pada zat Allah SWT. Maksudnya kalam ni, Al-Quran ni adalah kalamullah juga. Kalamullah juga qadim. Sebabnya kalau kita dia soalan macam menterjemahkan kalam Al-Quran ni, kalam yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran inilah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 27 tahun. Okay, kalau kita nak bahas dalam bab kalam ni panjang. InsyaAllah kalau ada masa kita akan jumpa dalam kitab akidah berkenaan dengan bab kalam ni. Tapi itulah bab kalam ni adalah bab yang panjang, sampai kan ilmu usuluddin dipanggil ilmu kalam. Dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan bagi tiap-tiap suatu yang memberi rezeki bagi sekian makhluk dan yang mentadbirkan lagi memerintahkan pada segala makhluk. Saya rasa kat tu dulu. Dah panjang ni, insyaAllah kalau tak ada apa agak lagi kita akan sambung berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas tu kita akan masuk pula dalam bab-bab perkara yang kita kena beriman, iaitu berkenaan dengan para nabi, para malaikat. InsyaAllah. Jadi kita insyaAllah kita ambil dulu bab sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan masuk pula dalam bab perkara-perkara yang wajib kita imani. Itu termasuk dalam akidah berlaku, insyaAllah, supaya kita termasuk dalam golongan orang yang tak terseleweng akidah dia. Bila kita baca kitab ni, kita memahami bab akidah, kepercayaan kita. Kita kenal siapa dia Allah Subhanahu Taala. Kita kenal Allah Taala ni mengutuhkan nabi-nabi dan rasul-rasul, siapa dia, malaikat-malaikat ni siapa dia, kitab-kitab jadi turunkan Allah Taala ni untuk apa, apa tujuan dia. Macam mana ke hari kiamat, macam mana ke hari akhirat, syurga neraka macam mana. Semua tu perkara-perkara yang wajib kita kena tahu, dan wajib kita kena yakini. Sebab kita nak bandingkan akidah kita, kita nak bezakan akidah kita dengan akidah orang kafir. Yang orang kafir kadang tu dia tak percaya hari kiamat, tak percaya adanya hisab, tak percaya adanya qada dan qadar. InsyaAllah sekat tu dulu. Apa yang baik datang daripada Allah SWT, apa yang kekurangan itu adalah kesilapan dan kelemahan daripada diri saya sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mari sama-sama kita tutup majlis ilmu kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.